Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyraf anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kepada Allah Ta'ala, ya, dengan izinnya pada hari ini kita masih diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita bersama-sama meneruskan pembelajaran kita, ya, di dalam keadaan duduk dalam rumah. Duduk dalam rumah sebenarnya ini satu rahmat kepada orang-orang mukmin, ya. Maknanya bersyukur pada Allah Ta'ala kerana anda kena tahu apa rahsia yang patut anda bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tanpa musibah yang berlaku sekarang ni, corona ni, ya, kita tentu susah untuk melalui tingkatan-tingkatan untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah, untuk memperbaiki segala amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kepada semua, ya, pelajar-pelajar dan pesakit perubatan cara sunnah Rasulullah SAW 100%, ya, anggaplah ini sebagai satu hadiah bonus kepada dari Allah Ta'ala untuk kita semua. Macam mana saya letak kata macam tu, ya, wahai orang-orang yang menuntut ibadah, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua, ya. Kamu harus menolak rintangan-rintangan yang menghalangimu daripada ibadah. Jadi kita kena tahu, ya, apa yang menyebabkan, ya, halangan-halangan ibadah. Bila kita dapat tahu yang ini, subhanallah, maha suci Allah, ya, di sebalik corona ini stay at home. Maknanya stay at home apa? Stay at home maknanya duduk dalam rumah. Diam-diam. Ni bukan kita diam-diam tak tahu nak buat apa. Ya, kita mesti tahu apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala rahmat kepada orang-orang mukmin. Ya, keadaan macam ni jangan kosongkan jiwa kita, jangan tak tahu nak buat apa, jangan buat benda pelik-pelik lah. Macam saya dah tengok dalam tadi buletin utama, ya, berita. Dan terima kasih kepada Perdana Menteri kita Muhyiddin Yassin, ya, secara serta-merta kilang arak tidak dibenarkan operasi. Patutnya macam itulah, ya, daripada awal lagi, bukan masjid ditutup dulu. Patutnya kilang arak tu proses itu ditutup dulu. Mudah-mudahan, ya, ini memberi kebaikan. Dan terima kasih kepada desakan-desakan orang awam, ya, yang amat serius. Masjid laju je ditutup, tapi kenapa kilang arak ni, ya, dibenarkan operasi. Tapi dalam masa yang sama, terima kasih, ya, apabila kita buat kerjasama ni, pandangan-pandangan kita ni diterima oleh Perdana Menteri kita Muhyiddin. Syukur dengan serta-merta bahawa dibatalkan surat mereka tidak dibenarkan operasi dalam keadaan PKP ni. Sepatutnya, ya, benda-benda itu yang didahului, bukan masjid. Tapi syukur, ya, itu yang tindakan yang sewajarnya dilakukan. Okey, untuk tidak buang masa kepada pesakit-pesakit perubatan cara sunnah Rasulullah SAW, sakit bukan hanya merawat zahir kita sahaja, ya. Kita hanya bukan cari makanan-makanan zahir yang menyebabkan, ingat, segala perbuatan itu bermula daripada dalam hati kita. Kita lalai dengan Allah, kita ragu dengan Allah, kita tidak menjaga hak-hak Allah dan juga Rasul, kita tidak menjaga, ya, hak-hak anak kita yang sepatutnya, kita tidak menjaga hak isteri, hak suami dan sebagainya. Jadi peluang Allah bagi at home dalam rumah kalian ialah, pertama yang Ustazah nak ingatkan, ya, wahai orang-orang yang menuntut ibadah, dengar baik-baik. Semoga Allah, memberi taufik hidayah pada kita, ya. Kita harus menolak rintangan-rintangan yang menghalangi dalam ibadah kita selama ni. Mungkinlah tanpa stay at home ni, kita tak tahu apa yang halangan-halangan yang menyebabkan rasa ibadah tak seronok. Bila kita ni, jiwa kita jadi kosong. Kita sembahyang pun kita rasa tak, jiwa kita macam ada je yang tak kena lah. Jadi takut, ya, jiwa yang tidak Allah Ta'ala pilih. Semoga kita diberi taufik hidayah untuk kita memperbaiki diri kita sehingga ibadah kita menjadi benar mengikuti Allah dan juga Rasulullah SAW. Jadi apakah rintangan ni? Rintangan-rintangan yang utama sekali, dunia dan seisinya. Jadi kita ni dengan dunia ni daripada kecil sampai besar dah biasa diajar macam tu. Jadi kita kena ada ilmu untuk kita faham dunia dan seisi ni adalah punca utama menjadi rintangan untuk kita ibadah kita menjadi lazat untuk beribadah kepada Allah tanpa jemu, dan kita merasa tidak ada masa yang cukup untuk kita menangguh-nangguhkan ibadah kepada Allah. Yang kedua ialah makhluk. Makhluk ni manusia lah. Kadang-kadang kita dah okey dah, kita nak ibadah, makhluk sibukkan kita, ya, dengan urusan-urusan
yang tak pernah selesai. Jadi makhluk ni manusia lah yang keliling-keliling kita, ya, ahli keluarga kita dan sebagainya. Jadi di sebalik stay at home ni banyak benda yang kebaikan, ya, benda-benda yang menyebabkan ibadah kita terhalang kerana dunia dan sisinya makhluk. Yang ketiga ialah syaitan. Syaitan ni akan kita ulaskan sedikit, lebih kurang supaya nanti segmen yang kedua, sebab iblis ni benda yang syaitan ni benda yang kita kena faham. Ya, syaitan ni ada dendam dengan anak Adam ni. Jadi bisikan-bisikan syaitan, datangnya penyakit was-was daripada syaitan ni. Ya, bagaimana untuk kita mengenali kenapa kita kena berpuasa. Ya, di balik stay at home kurangnya makan minum ini bagus. Ya, kerana ia memberi, ya, bantuan kepada kita. Sebab kita tak nampak syaitan tu dengan depan mata kita, tapi Allah beri kepada dia melihat kita. Sebab tu kadang-kadang kita nak masuk bilik air, kita nak tidur dan sebagainya, ya, aurat kita tu semua kena jaga, ya. Mudah-mudahan Allah beri kita kebaikan. Jadi kamu anak dara kat rumah tu jaga, ya, aurat-aurat kalian, ya. Yang keempat ialah nafsu. Jadi nafsu tu, ya, menghalangi kita juga. Sebab nafsu ni yang membawa, inilah nafsu yang membawa manusia kepada keinginan-keinginan apabila tergoda-godaan daripada syaitan. Jadi keinginan-keinginan tu yang melampaui. Kadang-kadang benda tu dah halal jelas, tapi melampaui akan memudaratkan, ya, pada tulang-tulang kita, ya, badan kita dan punca penyakit dalam tubuh badan kita. Jadi untuk kita pastikan kita benar-benar memahami 4 halangan-halangan ini yang menyebabkan ibadah kita terhalang. Pertama ialah punca dunia dan seisinya. Yang kedua ialah kerana makhluk. Yang ketiga ialah kerana syaitan. Dan yang keempat ialah nafsu. Bagaimana kita nak mengenali 4-4 ni supaya kita terselamat, ya, dalam kita ibadah dengan Allah. Kita melalui rintangan-rintangan ini dengan pertolongan, dengan kekuatan, tetapi dengan syarat, ya, kita perlu ada ilmu. Jadi bukannya kita nak ibadah tanpa ilmu. Jadi hari ini untuk tidak buang masa, saya Ustaz Sunnah tidak pernah berbohong, dan kepada kami Ustaz Zaidi bin Haji Tuan Hidin, iaitu YDP Persatuan Perubatan Sunnah Kitab At-Tib An-Nabawi, akan bawa kepada anda sesuatu yang kami anggap penting untuk anda ibadah, kerana salah satunya ibadah yang paling penting ialah solat kita. Jadi solat ini satu ibadah untuk memperbaiki segala amal kita, berpunca daripada solat. Jadi kita daripada wuduk kita dah belajar. Jadi iman kita, jiwa kita di mana antara roh dengan jasad. Walaupun jasad kita dekat dunia, tapi pandangan roh kita ini, hati kita tuju terus ketika ambil wuduk ni dengan berkaitan dengan akhirat. Sebab segala-galanya dengan akhirat. Jadi sebalik itu kita dah belajar semalam, ya, tentang rukun sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang. Jadi perkara-perkara ini perlu diambil berat, sebab solat ini adalah yang paling utama kerana Allah tanya di akhirat kelak. Jadi benda ibadah kita, dalam kita ibadah ni, kita kena berhati-hati. Kerana godaan-godaan, ya, makhluk, kadang-kadang pujian manusia, ya, nampak macam bagulah kau ibadah kau ni. Kena berhati-hati. Sebab kita ibadah bukan kerana manusia, tapi kerana kita sedar kehidupan dunia ini bukanlah tempat yang kekal abadi, tapi yang kekal ialah akhirat kita. Jadi untuk tidak buang masa, agar ibadah kita jadi lurus dan juga jadi baik, betul, kita jom bersama dengan YDP Persatuan Perubatan Sunnah Kitab At-Tib An-Nabawi di Menara Arena Inti, Kampung Baru, tingkat 7. Kita ini persatuan membuat kelas secara percuma. Makan minum pun diberi, ya, pukul daripada 8 pagi sampai pukul 4 petang. Itu pada yang belajar perubatan cara sunnah 1%. Tapi kepada mereka nak mengaji, nak belajar fardu ain, ya, sebab yang ini kita tak boleh nak tunjuk secara praktikal. Tapi bila insya-Allah lepas PKP, kita akan buat secara praktikal. Kita akan tunjuk satu persatu untuk seorang individu dengan cara individu. Untuk apa? Kita sama-sama nak baik hubungan kita dengan Allah, supaya baiklah segala-galanya isi dunia ini. Jadi belum ada masa terlewat. Selagi Allah beri kita nafas, di situlah peluang taubat, di situlah peluang kita memperbaiki segala amal kita. Sekalipun Allah takdirkan kita, Allah ambil nyawa kita, apa-apa musibah berlaku di luar sana, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan menuntut ilmu dan kita banyak istighfar kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala mengangkat kita, kematian kita dalam keadaan orang yang menuntut ilmu. Jadi untuk tidak buang masa, jadi Ustazah bawa kalian semua pada Ustaz kita, ya, yang akan menceritakan kepada kita supaya kita nampak, supaya satu
ibadah, satu solat, dan COVID-19 ini satu rahmat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul. Jadi ingat, hati kita ni tak boleh dua, tubuh badan kita satu, jasad kita cuma, roh kita, jantung hati kita ni cuma satu. Jadi bukannya kita boleh letakkan dua-dua. Tapi bagaimana untuk pisahkan dunia dengan akhirat ni? Bagaimana zahir kita di dunia, tapi hati kita tidak lepas daripada kita berurusan besok hari di akhirat kelak. Jadi untuk tidak buang masa, Ustazah pas pada Ustaz supaya benda ini memberi kebaikan, rahmat kepada kita semua. Kita sama-sama memperbaiki amal kita. Semoga Allah mengangkat martabat kita di akhirat kelak, dan kita sama-sama mendapat keampunan Allah, dan kita sama-sama dengar betul-betul, tulis dengan teliti, dan semoga kita menjadi orang yang banyak beristighfar dan kita memperbaiki. Tidak ada sesuatu itu tidak akan diampuni Allah melainkan dosa syirik. Jadi kita perbaiki amal kita supaya hubungan kita akan baik. Jadi bukannya COVID-19 ini satu berita yang buruk, tapi berita baik orang-orang yang beriman, kerana di sini pertolongan Allah kepada kita untuk memperbaiki amal kita, suami kita dan anak-anak kita. Okey, saya serahkan kepada Ustaz. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat meneruskan siri Fardu Ain kita yang melalui live FB ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat dikala kita semua duduk kuarantinkan diri, kita duduk beruzlah sambil kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, dipanjangkan umur kita, diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan sabar dalam diri kita. Di samping kita tetap bangun, mendirikan salat, beribadat kepada Allah, dan memohon pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salat, innallaha ma'as sabirin. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, sekarang ini dengan adanya wabak COVID-19 ini, kita melihat dunia sekarang ini sedang dilanda wabak dan telah menggoncangkan kuasa-kuasa besar. Segala kesombongan manusia yang melihat kebesaran, kehebatan makhluk, yang memuja dan memuji kecanggihan teknologi, kepandaian, kebijaksanaan manusia, tetapi sekarang ini kuasa-kuasa besar, kehebatan manusia tidak mampu untuk nak membendung satu makhluk Allah Ta'ala yang sangat kecil, malah tidak dapat dilihat oleh mata. Virus corona ini telah menyerang dan hampir-hampir menumbangkan secara total negara China, dan sekarang sedang menyerang negara yang terbesar di atas muka bumi ini, yang sangat berkuasa, di mana tidak ada kekuatan apapun di atas muka bumi ini yang mampu menyaingi dan menumpaskan kekuatan Amerika. Namun tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala yang tidak kelihatan ini sedang menyerang kota-kota besar, negara-negara besar, kuasa-kuasa besar, sehingga hampir melumpuhkan sistem ekonomi mereka dan juga sistem sosial mereka kerana wabak COVID-19 ini, yang merupakan jundun min junudillah, satu tentera daripada tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat negara Eropah, Itali, Perancis, dan negara-negara yang lain, Spanyol, yang mempunyai tahap kesihatan dia, tahap penjagaan, hospital dan sebagainya,
ya, yang terbaik ya di dunia ya, namun tidak mampu untuk nak berdepan dengan COVID-19 ini ya. Satu persatu negara di Eropah sekarang ini diambang kehancuran ya, dan kita melihat juga ya COVID-19 sedang menyerang dan telah menyerang negara Iran ya, negara Syiah ya, dan telah menyerang Israel ya, yang penuh kesombongan ya, yang mahu menghancurkan umat Islam seluruh dunia, yang menguasai Palestin dengan kezaliman. Namun sekarang ini ya, penganut-penganut Yahudi Ortodok ya sedang dibantai oleh ya polis-polis mereka kerana mereka enggan untuk ya lockdown ya, mereka enggan untuk dikuarantinkan ya kerana kesombongan mereka. Namun kita sebagai umat Islam harus tenang dalam menghadapi ya COVID-19 ini. COVID-19 ini bukan untuk nak memusnahkan umat Islam. Ya, Nabi SAW sudah memberitahu satu rahsia ya, bagaimana kita nak berdepan dengan COVID-19 ini. Ya, kita tidak boleh menentang COVID-19 ini. Sebaliknya, ya, kita duduk di rumah ataupun kita duduk di tempat kita masing-masing. Siapa yang ada di rumah tetap di rumah. Siapa yang ada di kawasan-kawasan tertentu, di kampung-kampung, di kawasan perbukitan, pergunungan dan sebagainya, tetaplah kamu di tempat masing-masing. Ya, kerana inilah rahsia ya, dikala tentera Allah Subhanahu Wa Taala sedang ya menyerang ya manusia-manusia yang sombong ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerang orang-orang kufar ya, maka pada waktu itu orang Islam harus tenang sahaja ya, mengikut panduan yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ya COVID-19 bukan mahu menyerang kepada ya umat Islam. Ya, kalau sekiranya umat Islam tetap berpegang teguh ya dengan apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tuan-tuan ya, bagaimana dunia sekarang ini ya diancam dengan pelbagai ya suasana ya, keadaan cuaca yang buruk ya, seolah-olah ini semua menggambarkan kepada dunia yang semakin tua tuan-tuan ya, akhirat yang semakin hampir kepada kita, kemusnahan, kehancuran kepada dunia yang sudah tua tuan-tuan ya. Ini ya baru berlaku pada hari semalam tuan-tuan, 5 hari bulan 4 ya, bagaimana ribut kencang telah ya melanda ya di Lombok, Indonesia ya, dan ya banyak kemusnahan yang berlaku ya. Dan kita lihat ya, ini semalam juga ya, pada semalam juga ya terdapat lebih kurang ni semua bulat-bulat ini ya adalah ya tanda-tanda berlakunya gempa bumi ya. Kalau sebelum ini tuan-tuan sekalian, gempa bumi berlaku di satu tempat ya, pada satu hari berlaku di satu tempat, mungkin di sini, mungkin di sana ya. Namun tuan-tuan ya, semalam sahaja ya berlaku di kawasan Asia ni ya, di kawasan Indonesia ya, Filipina ya, naik ke kawasan apa ni ya, belah-belah China, Jepun sana ya, terdapat 12 gempa bumi dalam sehari semalam ya. Yang mana yang berwarna merah ini ya mempunyai tahap ya kekuatan 6 skala Richter ya, dan ya yang kuning tu 5 ya, 4 ataupun 5, dan yang berwarna hijau tu ya itu kekuatan ya 2 hingga 3 ya skala Richter ya. Jadi ya dunia sekarang ini sudah dalam keadaan tua tuan-tuan sekalian ya. Bayangkan kalau satu hari di kawasan Asia saja, ini tidak diambil kira kawasan lah Afrika sana, Amerika sana, Eropah sana ya. Ini di Asia sahaja ya dirakamkan ya sebanyak ya lebih kurang 12 gempa bumi tuan-tuan ya. Ini bukan perkara biasa-biasa tuan-tuan, melainkan inilah petanda-petanda ya. Di antara satu petanda daripada petanda-petanda ya akhir zaman ini, hampirnya kepada hari kiamat, hampirnya kepada kehancuran ya dunia ini, ialah banyak berlaku zalazil ya, banyak berlaku ya gempa bumi tuan-tuan ya. Jadi ini ya dengan kecanggihan teknologi ya, kita dapat mengetahui ya keadaan ya di alam jagat raya ini ya. Jadi ini semua ya sudah cukuplah tuan-tuan ya menjadi bukti kepada kita bahawasanya dunia ini benar-benar sudah menghampiri kepada ya yaumil qiyamah
ya, hari pengakhiran kepada dunia. Dunia ini sebenarnya sememangnya benar-benar sudah dalam keadaan bungkuk tiga, sebagaimana yang dilihat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Ya, mudah-mudahan ya dengan ya keadaan ya suasana yang kita alami ini ya, dengan COVID-19 lagi ya, itu semua ya kita kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap datang musibah, Allah Ta'ala mengajar ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, berkatalah, sebutkanlah ya, inna lillah, sesungguhnya kami, kita semua ya, lillah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi, dan kepadanya lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita ya kembali kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali tuan-tuan, kita bahaskan ya kepada tajuk yang kita bincangkan daripada semalam tentang rahsia khusyuk di dalam solat. Kita telah bincangkan ta'arif ya, makna ya, tentang khusyuk di dalam solat ya, apa makna ya menurut bahasanya dan apa makna menurut istilahnya. Ya, tuan-tuan sudah dapat bayangkan betapa khusyuk ini satu perkara yang sangat besar dan penting ya di dalam mendirikan solat. Ya, seolah-olah ya roh di dalam solat itu ialah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tidak, solat kita seperti ya solat-solat ya orang-orang yang biasa. Ya. Kemudian ya, insya-Allah pada malam ini kita ya akan bincangkan ya, kita sambung ya pada malam ini ya, bagaimana Imam Al-Ghazali ya, saya petik daripada kitab ya Ihya Ulumuddin ya, bagaimana Imam Al-Ghazali ya membahaskan tentang khusyuk ya. Apa khusyuk menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Jadi saya minta ya Fatihah tolong bacakan kuat-kuat sikit maknanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan sebagai berikut. Akan tetapi orang yang lemah, tentu penglihatan dan pendengarannya itu yang membuat fikirannya tidak fokus. Jalan keluarnya ialah melepaskan diri dari segala bentuk penyebab tidak fokusnya. Misalnya dengan cara menundukkan penglihatan, sembahyang di tempat gelap, menyingkirkan sesuatu di hadapan kita yang bisa mengganggu fikiran, mengambil posisi sembahyang yang dekat dengan dinding agar jarak pandang terbatas. Ia perlu menghindari posisi sembahyang di tempat yang dekat dengan jalan, di tempat yang terdapat ukiran atau lukisan, dan di atas tikar yang dicelup atau diwarnai. Ya. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, bagaimana ya cara dan kaedah ya kita untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat ya. Kerana Imam Ghazali menyatakan ya, apabila seorang itu telah kehilangan fokusnya ya, bermakna ya dia telah kehilangan ya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang orang solat ya, tetapi di dalam jantung hatinya ya, di dalam hatinya ya berfikiran ya yang bukan-bukanlah ya. Dia memikir benda-benda yang di luar daripada solat ya. Itu maknanya ya tidak hadir di dalam hatinya khusyuk kepada solat ya. Jadi dia perlu ya kepada fokus ya. Disebutkan di sini caranya ialah ya, fokus tu kerana apa ya, kerana ya orang-orang terpengaruh dengan pendengaran dan juga penglihatan ya. Pendengarannya dan juga penglihatannya ya, kadang-kadang ya dia memandang kepada yang lain, dia mendengar benda-benda yang lain sewaktu dia solat ya. Apabila pandangannya tidak tertumpu kepada tempat sujudnya, pendengarannya tidak tertumpu kepada bacaan-bacaan ya, solat yang dia baca ya, maka dia kehilangan fokus ya, dia akan kehilangan fokus. Jadi di sini Imam Ghazali ya menyebutkan jalan keluarnya ialah melepaskan diri dari segala bentuk penyebab tidak fokusnya. Jadi ya, di dalam mendirikan solat ya, kita hendaklah menghindari ya sebab dan punca ya kenapa seseorang itu tidak fokus di dalam solat. Jadi maknanya ya
pendengaran dan juga penglihatan hendaklah ya dijaga, ya, supaya kita tetap fokus di dalam ya solat untuk mendapatkan khusyuk, ya. Apa contohnya? Misalnya dengan cara menundukkan penglihatan, ya. Sebab tu ya kita di dalam solat kita hendaklah memandang ke mana? Kita memandang ke tempat sujud, ya. Sepanjang solat kita tu ya fokus kita ialah di tempat sujud. Di waktu kita berdiri, ya, takbiratul ihram, ketika kita membaca al-Fatihah, ketika kita ya lepas rukuk kita bangun i'tidal, kita i'tidal itu pun memandang kepada tempat sujud. Waktu rukuk pun kita memandang tempat sujud. Waktu kita sujud memanglah di tempat sujud, ya. Duduk di antara dua sujud pun kita memandang kepada ya tempat sujud. Jadi maknanya ya sepanjang ya kita mendirikan solat itu, mata kita tertumpu kepada ya tempat sujud. Kalau mata kita ya melilau ya ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah, maka automatik juga ya jantung hati kita kehilangan fokus. Ya, bila kehilangan fokus ya sekaligus ya kita kehilangan khusyuk di dalam solat. Nah, ini tips yang diajar, yang diberitahu oleh Imam Ghazali, ya. Baik, apa lagi contoh dia? Ya. Selain daripada menundukkan pandangan, sembahyang di tempat yang ya gelap, ya. Itu membantu, ya. Ini mungkin untuk orang-orang yang ya sedang ya belajar, sedang berjuang untuk mendapatkan khusyuk, ya. Jadi ya sembahyang dalam keadaan yang agak gelap sedikit, ya, itu membantu daripada ya penglihatan kita ya keluar ya ke kanan, ke kiri, atas, bawah dan ke mana-mana, ya. Jadi kita akan lebih fokus ya kepada solat kita, memandang kepada tempat sujud kita. Ya, kalau terang tuan-tuan ni dengan lampu yang terang ya, dengan pelbagai bentuk dan juga warna lampu, ya. Jadi kita kadang-kadang asyik dengan lampu, bukan kita asyik dengan solat. Jadi kita kehilangan fokus sekaligus kita kehilangan ya khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ya pilih ya kalau kita sembahyang ni khususnya ya waktu kita karantin ini ya kita boleh amalkan ya. Kita pasang satu lampu sahaja ya. Supaya dia agak samar-samar, jangan lampu yang betul-betul terang ya. Kalau betul-betul terang ya, kan kucing lalu pun kita nampak ya, kita tengok ya, kan nanti ya ada cicak lalu pun kita nampak ya. Jadi kalau keadaannya agak gelap sedikit ya, jadi pemikiran kita dapat tumpukan, insya-Allah ya, kita akan cuba mendapatkan khusyuk di dalam solat. Baik, ya, apa lagi? Menyingkirkan sesuatu di hadapan kita yang boleh mengganggu fikiran kita, ya, kita singkirkan, kita ya jauhkan ya benda-benda ya, di hadapan tempat kita solat tu. Ya, jangan kita ya solat depan TV. Ya, TV terpasang, ya kita solat depan dia, ya. Jadi semua rancangan drama tu kita boleh tengok waktu sembahyang, ya. Singkirkan, ya. Jangan kita sembahyang, ya, dalam waktu yang sama kita pun buka radio, buka lagu, buka nasyid, ya. Jadi, ya, fikiran kita ya akan tertumpu kepada benda tu, ya, mengganggu solat. Jangan kita sembahyang, ya, kita letak adik kita, anak kita depan kita. Ya, jadi kita akan perhati apa? Ya, perhati anak kita ataupun adik kecil kita. Ya, jadi pokoknya jangan ya ada benda-benda yang menghalangi, ya, yang boleh mengganggu ya di dalam solat. Ya, jadi kita alihkan. Ya, carilah ya tempat yang di hadapan tu tidak ada apa-apa, kosong. Ya, umpama kalau di masjid tu, sebab tu beza tuan-tuan ya. Kalau sembahyang kat rumah tu macam-macam halangan dengan gambar lah, dengan apa segala macam ya. Kalau di masjid ya sememangnya di hadapan masjid tu tidak ada apa-apa melainkan hanya ya tulisan-tulisan ya ayat-ayat Al-Quran ya. Ataupun kalau tidak ada pun hanya dinding sahaja ya. Jadi itu lebih ya mendatangkan khusyuk di dalam solat. Ini tips daripada Imam Ghazali ya. Apakah lagi? Ya. Bawa cepat. Mengambil posisi sembahyang yang dekat dengan dinding agar jarak pandang terbatas, ya. Sebab itu tuan-tuan, ya,
imam itu biasanya di hadapan imam itu tidak ada apa-apa melainkan apa? Ya, dinding sahaja. Ya, jadi kita pun begitu juga. Ya, kalau kita sembahyang, kita cari tempat sembahyang ya di rumah kita. Ya, kalau boleh ya di hadapan kita hanya dinding kosong. Supaya pandangan mata kita ini terbatas. Ya, kalau di hadapan kita ni satu bilik yang luas, satu kawasan yang luas. Ya, jadi pandangan waktu kita solat itu pandangannya terbuka. Ya, jadi kita akan terganggu dengan macam-macam perkara di hadapan sana. Ya, jadi kalau boleh ya rapat sedikit kepada ya dinding-dinding ya, lalu kita mendirikan solat supaya pandangan kita terbatas, tidak diganggu dengan ya unsur-unsur luar ya. Itu tips dia ya. Sebab tu tuan-tuan ya, sewaktu saya menziarahi ya Yaman sana ya, di sana ya syekh-syekh ya, ulama-ulama mereka ya, mereka ada tempatnya, tempat ibadatnya tu lah ya, sama ada di rumah ataupun di pinggir rumah ya, selain di masjid-masjid ni ya. Jadi ya mereka solat di situ ya. Kadang-kadang ya di sebelah rumah mereka ada ya musalla ya, musalla kecil yang mungkin boleh menampung 3-4 orang ya. Jadi ya, itulah tempat ya mereka ya untuk mendirikan solat ya, belah malam apa semua tu ya. Jadi tempat tu ya masya-Allah ya, tempatnya kecil ya. Kalau yang imam cuma cukup muat ya, imam saja yang masuk situ. Jadi ya mereka ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan khusyuk tanpa gangguan ya daripada luar ya. Jadi elok ya kalau kita merancang nak buat rumah ya, eloklah ya satu tempat ya ataupun satu bilik kita khususkan untuk solat ya. Kita nak sembahyang malam, kita nak sembahyang tahajud, kita nak sembahyang duha ya, satu tempat yang ya di hadapannya tu kosong tuan-tuan ya. Jangan letak apa-apa ya, kosong supaya ya kita khusyuk di dalam mendirikan solat ya. Baik, apa lagi? Ia perlu menghindari posisi sembahyang di tempat yang dekat dengan jalan. Jangan pula sembahyang ya dekat dengan ya depan tu ya jalan raya ya. Jadi nanti kita akan terganggu. Setiap kenderaan yang melintas, basikal melintas, motor melintas akan mengganggu ya pandangan mata kita ya. Bila mata kita terganggu, dia akan ya merosakkan fokus kita ya. Bila fokus kita terganggu, maka kita kehilangan khusyuk di dalam solat ya. Jangan cari ya depan jalan ataupun depan kedai ya, ataupun apa depan tu ada tempat-tempat keramaian ya. Jadi itu semua ya boleh menghilangkan fokus kita. Di tempat yang terdapat ukiran atau lukisan, jangan pula kita sembahyang kita letak ukiran-ukiran, lukisan-lukisan yang pelbagai ya. Sebab lukisan-lukisan itu juga boleh ya menyebabkan kita kehilangan fokus ya. Dalam kita solat kita duk perhati ya, sejadah kita tu ya, dengan ada gambar Kaabah lah, ada gambar masjid lah, ada gambar ya, ukiran sana, ukiran sini, batik sana, batik sini. Kadang-kadang batik tu bila kita perhati lama ya, kadang-kadang dia seolah ada bentuk pula ya. Ada bentuk ya, bentuk sekian-sekian, ada mata dia, ada hidung mulut dia. Itu semua akan mengganggu dalam solat tuan-tuan ya. Jadi sebaik-baiknya ya sejadah kita tu kita hamparlah dengan kain putih ya. Jangan yang bercorak ya, kerana yang bercorak itu ya akan lebih mengganggu di dalam solat kita ya. Sebab tu orang selalunya ada ya shawl ni tuan-tuan ya. Ini bukan hiasan. Ya, ini bukan ya sekadar hiasan tuan-tuan ya, tetapi inilah gunanya ya. Bila kita nak sembahyang ya, kita bentangkan yang warna putih ni di tempat solat ya. Supaya apa? Ya, supaya ya fikiran kita, fokus kita ya tidak terganggu dan tidak mengganggu ya khusyuk kita di dalam mendirikan solat. Sebab tu orang-orang soleh tuan-tuan ya, kalau kita lihat ya pribadi orang-orang soleh ya, mereka sentiasa ada ya ni shawl ni ya, ataupun ridap ya di bahu mereka ya. Jadi ya ke mana-mana sahaja ya, kadang-kadang di tengah perjalanan ya, kadang-kadang musafir dan sebagainya ya, mereka akan bentangkanlah ya rida ini ya untuk mendirikan solat. Itulah kehidupan orang soleh ya, dengan ibadat berpisah tiada. Baik ya, seterusnya apa? Dan di atas tikar yang dicelup ataupun diwarnai. Itu tadilah yang saya bincangkan ya. Sejadah kita sekarang ni macam
macam-macam ya, dengan batiknya lah, dengan gambar sana gambar sini ya, kadang gambar masjid lah, gambar macam-macam lagi ya. Itu semua boleh mengganggu ya fokus kita ya. Jadi Imam Ghazali ya memberitahu di sudut luarannya ni ya. Jadi luaran di dalam kita mendirikan solat, kita ya jauhi tempat-tempat yang sedemikian ya, jauhi ya sejadah kita ya, ataupun ya kapet kita sembahyang ya atas kapet ya, kapet pula macam-macam corak ya. Jadi itu mengganggu ya. Jadi carilah tuan-tuan ya, ibu-ibu, carilah kain putih ya, sediakan khas untuk solat ya. Kepada orang lelaki bolehlah ya cari syawal ni atau meridak ni ya, untuk ya, bukan untuk hiasan ya, bukan hanya untuk letak di bahu ni ya, tetapi gunakan waktu kita nak mendirikan solat, kita bentang supaya ya pemikiran kita, penglihatan kita fokus ya kepada tempat sujud kita. Untuk apa? Untuk kita nak mendapatkan khusyuk di dalam solat ya. Jadi ya, alhamdulillah kita telah bincangkan apa yang dibincangkan oleh Imam Ghazali. Fokuskan ke sini. Fokus. Baik ya. Jadi ya, daripada huraian Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin tu tadi ya, membincangkan ya tips ya, cara bagaimana ya untuk ya mendapatkan khusyuk ya. Jadi manusia kehilangan khusyuk sebab tidak fokus ya, kerana ya akal kita yang lemah ya. Lemah tu disebabkan apa? Ya, sebabkan ya pendengaran kita dan juga penglihatan kita terganggu. Ya, di sini ada 6 lagi ya tips daripada Imam Al-Ghazali ya, bagaimana ya untuk kita khusyuk di dalam solat ya. Okey, bacakan yang pertama. Hudur al-qalb, hadirkan hati. Imam Ghazali Imam Al-Ghazali telah menggariskan 6 cara untuk kita dapat merasai khusyuk dalam solat. Antaranya, pertama, hudur al-qalb, hadirkan hati. Hendaklah berusaha membuang semua perkara duniawi yang tidak berkaitan dengan solat dan tidak ada hubungan dengan Allah. Baik. Yang pertama ialah hudurul qalb ya, iaitu ya kehadiran hati kita ya. Jadi tips yang pertama yang Imam Ghazali ya ajar kepada kita ya, di dalam kita mendirikan solat hendaklah hudurul qalb ya. Jadi maknanya hadir hati kita ya. Apa itu hati kita? Iaitu jantung hati kita ni ya, hadirkan ya, maknanya turut serta di dalam ya solat. Solat itu bukan sekadar ya perlakuan, perbuatan ya solat tu ya, tetapi solat itu ialah perbuatan ya anggota badan kita sekali dengan ya jantung hati kita ya. Jadi seluruh anggota kita zahir dan batin ya hadir, ikuti ya, sama-sama mendirikan solat itu ya. Dan dalam waktu yang sama hendaklah dia berusaha untuk membuang semua perkara duniawi yang tidak berkaitan dengan solat dan tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang itu mengucap takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia hendaklah singkirkan, dia hendaklah buang sejauh-jauhnya segala perkara yang berkaitan dengan duniawi ya. Soal ya perniagaannya, soal pekerjaannya, soal urusan-urusan di luar sana ya, soal ekonominya ya, soal rumah tangganya ya, soal pendidikan, segala-galanya ditinggal tuan-tuan ya, hanya kerana ya untuk mendirikan solat ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dalam hati ini sudah tidak disibukkan dengan urusan-urusan duniawi ni ya. Urusannya pada hari dan di saat itu ialah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ya menyebut Allahu Akbar, apa makna Allahu Akbar tuan-tuan? Ya, bukan sekadar maknanya Allah itu maha besar. Apa yang besar? Ya, Allah besar bagaimana? Ya, yang dimaksudkan ya apabila kita melafazkan Allahu Akbar,
pada saat dan ketika itu, tuan-tuan sekalian, tidak ada mana-mana urusan dan apa jua urusan di atas muka bumi ini yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih berat daripada urusan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan solat. Itu makna Allahu Akbar. Ya, pada saat itu, ya, Allah lah yang terbesar. Urusan Allah Subhanahu wa taala lah yang terbesar. Ya, mesyuarat itu penting, tetapi urusan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar. Ya, pekerjaan itu penting, ya, tetapi ya, pada ketika kita mendirikan salat, ya, urusan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terpenting. Buang segala-galanya. Simpan dahulu, ya, urusan-urusan duniawi ini. Ya, pada waktu itu jiwa kita, jantung hati kita menyahut seruan Allahu Akbar. Ya, benar ya Allah. Ya, pada saat ini tidak ada apa-apa urusan pun di atas muka bumi ini yang lebih penting bagiku melainkan urusan, ya, bertemu dan menghadap kepadamu ya Allah. Jadi itu yang, ya, jantung hati kita rasai, ya. Setiap kali kita mendirikan solat, kita melafazkan kalimah Allahu Akbar, ya, sudah tidak ada urusan lain. Sebab itu orang yang khusyuk di dalam solat ini, tuan-tuan, kadang-kadang dia tenggelam di dalam kekhusyukan solatnya. Dia tak sedar, kadang-kadang dia, ya, mendirikan solat, ya, kadang-kadang sampai kepada setengah jam ataupun 1 jam, tuan-tuan. Ya, sebab apa? Pada waktu itu, ya, dia telah membuang segala urusan duniawi. Dia tidak akan terkejar-kejar untuk mencari sesuatu, untuk menghabiskan pekerjaannya, ataupun nak buat itu, nak buat ini, nak jumpa orang sana, nak jumpa orang sini. Sebab pada waktu itu, jiwa raganya telah sama-sama sepakat mengatakan, ya, tidak ada lagi urusan-urusan yang lebih besar, yang lebih penting daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disingkirkan. Ya, pada waktu itu urusannya hanya kepada Allah, maka dia tenggelam di dalam khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak akan terkejar-kejar dengan masa, dengan, ya, aktiviti-aktivitinya tadi, ya, dan segala-galanya. Ya, terputus semuanya, tuan-tuan. Ya, hari itu ialah, ya, saat itu ialah, ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama ialah hudurul qalb. Jadi anda solat, ya, mestilah solat sekali dengan, ya, jantung hati anda. Ya, jantung hati anda pun ikut juga solat. Ya, dengan cara apa? Ya, fokuskan, tetapkan, ya, pandangan mata kita dan juga pendengaran telinga kita, ya, kepada, ya, tempat solat dan bacaan-bacaan, ya, yang kita baca, lafaz-lafaz yang kita baca di dalam solat itu. Ya, selama kita, ya, memfokuskan kepada dua perkara ini, tuan-tuan sekalian, insya-Allah, ya, dengan latihan yang berulang kali, Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit akan memberikan, ya, perasaan khusyuk di dalam jiwa raga kita. Jadi Imam Ghazali kata apa? Yang pertama ialah apa? Hudurul qalb, ya. Jadi kita kena hadirkan hati kita, ya, untuk, ya, mendirikan solat. Yang kedua ialah baca. Yang kedua, tafahum, memahami segala makna yang dilapazkan dalam solat seperti makna bacaan surah Al-Fatihah, bacaan ketika rukuk dan lain-lain. Baik, yang kedua ialah tafahum. Ya, tafahum ialah, ya, memahami, ya, apa yang kita baca tu. Ya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ya, di sinilah pentingnya, tuan-tuan, ya, setiap daripada kita mempelajari bahasa Arab, tuan-tuan. Bahasa Arab bukan ditimbang ataupun diukur, ya, dengan kepentingan, ya, di materialistik, ya, kepentingan duniawi, ya, bukan sekadar diukur begitu, tuan-tuan, ya, tetapi pelajarilah bahasa Arab dengan ukuran, ya, bahasa Arab inilah, ya, apabila kita memahami ayat-ayat Al-Quran, memahami bacaan-bacaan di dalam solat, ia akan membantu ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih penting, tuan-tuan. Ya, bukan sekadar, ya, mempelajari bahasa Arab ini ada duniawi, ya, ada keuntungan, ya, mungkin dalam pekerjaan kita. Bukan begitu, tuan-tuan. Ya. Sebab itu, ya,
Seorang hamba Allah apabila kali pertama dia mendengar betapa pentingnya bahasa Arab ini, sembahyang tidak boleh ditukar dengan bahasa-bahasa yang lain, mesti dilafaz, diucap dengan bahasa Arab, dan itu adalah ibadat-ibadat kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita tidak memahaminya, ini adalah satu kerugian yang paling besar di atas muka bumi ini. Tidak ada lagi kerugian yang lebih besar daripada itu apabila kita gagal beribadat kepada Allah dengan sempurna. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan menangis, hatinya pecah tuan-tuan, apabila dia tidak mendapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak dapat fokus di dalam solatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang segala-galanya, seolah-olahnya dia kehilangan dunia dengan segala isinya. Apabila ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala terputus, terganggu dan juga tidak mendapat anugerah khusyuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu salafus salih tuan-tuan, yang mereka berjuang untuk mendapatkan khusyuk. Salat khusyuk ini bertahun-tahun, berpuluh tahun tuan-tuan, berusaha, berjuang, melawan segala hawa nafsu, godaan-godaan dan sebagainya untuk mendapatkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara perkaranya ialah tafahum ini, memahami apa yang kita baca dalam solat. Bayangkan tuan-tuan, kita sembahyang, lepas tu kita tidak faham apa yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Kita tak faham. Apa yang hati kita nak fahami? Bagaimana hati kita nak hadir? Apabila kita bercakap tapi kita tak faham apa yang kita ucapkan. Ini musibah tuan-tuan. Memang dipandang di sudut sah, memang sah sembahyang kamu. Tapi anda fikirlah kepada Allah. Apakah solat yang standardnya seperti ini yang kamu nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin kamu akan mendapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu membacanya tapi kamu tidak faham. Kamu sebut kalimah Allahu Akbar tapi hati kamu tidak dapat memahami apa kalimah yang dilafazkan itu. Bagaimana hati kamu nak merasa pada waktu ini tidak ada lagi urusan yang lebih besar daripada urusan Allah Subhanahu wa taala? Apabila kita membaca Maliki Yaumiddin, bagaimana hati kita nak merasai lafaz-lafaz perkataan, bacaan yang kita sebutkan itu tuan-tuan? Maliki Yaumiddin ialah Allah Taala itu adalah raja kepada sekalian raja. Di hari akhirat nanti, apabila kita membaca Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan raja kepada sekalian raja, pada hari itu tuan-tuan tidak ada lagi kekuasaan yang berkuasa melainkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu akan diadakan mizan, penimbangan amalan kita, dan tidak ada siapa pun yang dapat menimbang dengan timbangan yang paling benar, paling adil melainkan Allah. Pada ketika itu tidak ada siapa pun raja melainkan Allah yang akan menjatuhkan hukuman kepada hamba-hambanya. Barulah kita membaca tuan-tuan Maliki Yaumiddin, hati kita dalam keadaan tersentak tuan-tuan. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah di hari akhirat nanti ya Allah. Kami akan berdepan dengan titian siratal mustaqim ya Allah. Bila-bila masa kami akan tergelincir daripada titian siratal mustaqim. Kalaulah sekiranya aku tergelincir daripada titian siratal mustaqim, niscaya kami akan dihumbankan dan jatuh ke dalam api neraka yang sangat panas itu. Sebab itu ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, membaca satu ayat diulang-ulangnya daripada selepas isyak sehinggalah sampai kepada azan subuh tuan-tuan. Tidak mampu untuk nak melafazkannya tuan-tuan. Maliki Yaumiddin tergambar di dalam jiwa raganya, di dalam jantung hatinya tuan-tuan, bagaimana kita berada di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dan pada ketika itu yang menjadi hakim, yang menjadi raja hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, kalau sekiranya hakim, raja pada ketika itu
Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan hukuman kepada kita. Limanil mulkul yaum. Kepada siapakah kita mahu memohon selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapakah raja pada ketika itu? Raja hakim pada ketika itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Ya, kalau Allah Ta'ala jatuhkan hukuman, kita dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala wal'iyadzubillah, ya, maka tidak ada siapa pun yang boleh membantah keputusan daripada yang maha hakim, yang maha raja, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, bila membaca ayat Maliki Yaumiddin, gementar hatinya tuan-tuan, gemuruh jiwa raganya, meremang bulu romanya tuan-tuan, gerun takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dibaca Iyyaka na'bud, ya, akan dikau sahajalah kami menyembah, tergambar dalam jiwa raganya tuan-tuan sekalian, ya, bahawa tidak ada penyembahan, tidak ada kepatuhan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada peraturan undang-undang yang boleh mengatasi undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala dan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mengatakan, ya, hukum manusia, hukum ciptaan daripada bijaksana manusia di atas muka bumi ini menyamai ataupun setanding dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah kita mahu meletakkan hukum, tuan-tuan sekalian? Ya. Jadi orang akan membaca Iyyaka na'bud tu, ya, terasa di dalam jiwanya, ya, kepatuhan, ketaatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meletakkan kepatuhan, tuan-tuan, kepada makhluk. Ya. Kita tidak boleh tunduk, ya, kepada mana-mana peradaban melainkan peradaban yang diajar oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keputusan yang kita boleh tunduk, taat dan patuh kepada keputusan itu melainkan keputusan daripada Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada penyembuhan, ya, melainkan penyembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan penyembuhan itu datang daripada makhluk dan segala ciptaan-ciptaan daripada makhluk itu. Kalau kita meyakini di samping Allah Subhanahu wa ta'ala ada kekuasaan yang menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermakna kita telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terbatalnya akidah dan juga syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita nak menghayati, tuan-tuan, memahami kalau kita sendiri pun tak faham? Iyyaka nasta'in. Kenapa Allah Ta'ala sebutkan Iyyaka? Hanya orang yang belajar bahasa Arab ni memahami, ya, benda tu, tuan-tuan. Kalau tidak, ya, kita seperti, ya, burung kakak tua. Tak ada apa. Ya. Lafaz Iyyaka, Iyyaka na'bud dan juga Iyyaka nasta'in bukan seperti dalam terjemahan tu, tuan-tuan. Ya, biasa aja, ya, akan dikau kami sembah, akan dikau kami mohon pertolongan, sekadar itu. Ya. Di dalam bahasa Arab ini, tuan-tuan, ya, ada, ya, di dalam balaghahnya, dalam, ya, ma'aninya tu ada pengertian yang jauh lebih mendalam. Ada, ya, ayat-ayat yang menunjukkan, ya, memperkuatkan ayat itu, bukan ayat yang biasa-biasa. Contohnya ialah Iyyaka na'bud dan juga Iyyaka nasta'in. Ya, Allah Ta'ala dahulukan kalimat Iyyaka tu. Sepatutnya dalam bahasa Arab disebut na'budu Iyyaka ataupun na'budu, ya, nasta'inu Iyyaka. Ya, tapi Allah Ta'ala takdimkan, Allah Ta'ala dahulukan Iyyaka itu. Untuk apa, tuan-tuan? Ya, untuk memperkuatkan makna itu. Apabila dibaca Iyyaka na'bud, maknanya apa? Ya, memberi makna hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah, tidak kepada yang lain, ya, aku menyembah. Dan hanya kepada Allah Ta'ala sahajalah aku memohon pertolongan, ya, tidak kepada yang lain. Itu, tuan-tuan, makna dia. Dia mendasar di dalam, ya, jiwa raga kita, ya, segala, ya, seluruh jasad kita, roh kita, badan kita ini, ya, memahami benda itu bahawa kita tidak akan sekali-kali beribadat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak akan sekali-kali memohon pertolongan bantuan
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan hanyalah kepada Allah, bukan kepada makhluk, ya. Jadi setiap kali kita membaca suratul Fatihah itu, tuan-tuan, ya, dia akan, ya, tajdidul iman, ya, dia akan memperbaharui iman kita, ya. Teringat, ya, perjanjian-perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi setiap kita membaca ayat-ayat itu akan memperkuatkan, memperteguhkan jiwa raga kita. Pegangan kita akan diteguhkan, tuan-tuan, ya. Tapi bagaimana, ya, kita nak diteguhkan jiwa kita, hati kita, ya, jantung hati kita, tuan-tuan, kalau kita tidak faham, ya. Orang yang tidak faham, ya, dia akan membaca iyyaka na'bud dengan ihdinas siratal mustaqim, benda yang sama je. Apa beza dia? Ya, sebab apa? Sebab, ya, tidak faham. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, ya, oleh kerana benda agama ini, ya, tidak boleh dibandingkan dengan, ya, dunia dengan segala isinya, tuan-tuan, ya. Ada hamba Allah yang tinggalkan, ya, pelajaran dia, ya, kedudukan dia, pangkat dia, jawatan dia, apa semua tinggalkan, tuan-tuan, ya. Demi untuk apa? Demi untuk, ya, nak belajar, ya, fardu ain, belajar bahasa Arab, ya. Kalau orang boleh belajar benda-benda yang lain, ya, boleh boleh khususkan waktu dia, masa dia untuk belajar yang bukan-bukan. Dah ada BA, boleh pula sambung kepada master. Sudah ada master, sambung pula kepada PhD. Ada ruang, ada masa tu, ya. Tetapi kenapa tidak, ya, untuk belajar bahasa Arab ini, tuan-tuan. Yang bahasa Arab ini akan membantu kita di dalam solat, dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mahu, ya, persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadat yang main-main? Ibadat tanpa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibarat orang memberi hidangan, hanya hidangan, ya, nasi dengan, ya, dengan garam saja. Ya. Lauk pauk itu bukan wajib, ya. Itu hanya hiasan. Apakah itu hidangan yang seperti itu kita nak hidangkan kepada, ya, seseorang, tuan-tuan? Ya. Kita nak persembahkan kepada Allah sekadar salat sahaja. Salat yang kosong daripada khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat yang, ya, jiwa raganya tidak merasai apa-apa pun. Ya, itu yang kita nak persembahkan kepada Allah. Dalam waktu yang sama kita mengharapkan ganjaran syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda fikirlah sendiri, tuan-tuan. Ya. Sebab itu orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi dia, ya, tidak ada urusan yang lebih besar di atas muka bumi ini yang melainkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia diberikan ganjaran, ya, jutaan, bilion, ya, ringgit, tuan-tuan, ya, untuk, ya, nak mengabaikan agama, tidak taat kepada hukum hakam, ya, supaya kita tidak belajar bahasa Arab ini, tidak, tuan-tuan. Tidak ada gunanya sedikit pun, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biarlah dia kehilangan itu dan ini, segala-galanya hilang, ya, semata-mata dia hendak mempelajari agama Allah, dia nak beri sesuatu yang terbaik, ya, dengan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia, ya, tafahum, tuan-tuan. Ya. Sampai bila kita nak biarkan diri kita terus tak tahu? Sedangkan, ya, kita tak tahu, ya, mengguna internet, menggunakan, ya, FB, kita guna Twitter, kita boleh belajar. Kita tak tahu teknologi itu, teknologi ini, kita boleh belajar. Kenapa, ya, kita, ya, dalam soal bahasa Arab, ya, kita tak mau belajar, tuan-tuan? Ya. Yang kita faham, yang kita tahu, bila kita memahami bahasa Arab, itu akan membantu ibadat kita kepada Allah. Ya, itu dalam solat, tuan-tuan. Habis dalam Al-Quran, ya, nanti, ya, dikubur, ya, malaikat akan bertanya. Malaikat Munkar Nakir akan bertanya, ya, siapa imam kamu? Ya. Apa kitab kamu? Kita nak jawab apa, tuan-tuan? Ya. Kita nak jawab kitab kami, kitab aku, ya Allah, ya, ialah Al-Quran. Ya. Bagaimana kamu perbuat dengan Al-Quran semasa hidup?
kamu tidak pernah cuba untuk memahami ya Al-Quran, lafaz-lafaz Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ya. Bagaimana kita membaca surah di dalam solat, bacaan surah itu akan membantu penghayatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mendapat bantuan daripada ayat-ayat yang kita baca untuk menambahkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak faham ayat-ayat ataupun bacaan-bacaan dalam surah yang kita baca. Sedangkan dalam surah itu barangkali Allah Subhanahu wa taala cerita tentang neraka, ya, tapi tidak ada rasa gerun di dalam jiwa raga kita. Allah Taala cerita tentang syurga dan neraka, ya, tidak ada kegembiraan dalam hati kita. Kerana apa? Ya, kerana kita tidak faham bahasa Arab, tidak faham ya Al-Quran, sehingga kita ya tidak mendapat apa-apa di dalam solat kita. Ya, bacaan surah yang panjang tidak memberi apa-apa kesan di dalam jiwa kita, di dalam solat kita. Ya, tidak menambah mutu ya kualiti solat kita sebab kita tak faham. Ya, yang kita dapat hanyalah penat dan juga lelah. Ya. Bagaimana solat tarawih kita akan mendapat sesuatu ya di dalam ya selawat di dalam solat kita. Ya. Kerana bacaan imam yang panjang ya ayat-ayat Al-Quran itu, tapi kita tidak faham apa yang dibacanya. Ayat-ayat tentang peringatan hari akhirat, hari kiamat, ya, hati kita cuma mendengar sepintas lalu sahaja, tidak ada apa-apa kesan. Ya. Inilah malangnya tuan-tuan apabila kita ya tidak memahami ya ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ya, biarlah ya seseorang itu kehilangan ya dunia dengan segala isinya, tiada pangkat ya baginya, tiada kedudukan baginya, ya, tiada kemasyhuran kepadanya, tiada ya bentangan permaidani merah kepadanya, asalkan benar ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadat inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas penciptaan kita. Allah Taala tidak tanya kepada kita pekerjaan kita. Allah Taala tidak tanya kepada kita kehebatan ilmu kita, sijil-sijil yang sebakul yang ada pada kita. Allah Taala tidak tanya. Tapi Allah Taala akan ingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, jadikan manusia dan juga jin-jin melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini matlamat penciptaan kita tuan-tuan. Ya. Bukan kita dicipta untuk ya membuat gedung-gedung yang hebat, membuat perusahaan-perusahaan yang hebat, ya, untuk membuat rumah ya yang hebat, istana yang hebat, kenderaan yang hebat dan sebagainya tuan-tuan. Ya, biarlah mereka tidak memiliki apa-apa, tidak ada pengikut, tidak ada kemasyhuran, pangkat, harta, ya, tidak ada gelaran-gelaran datuk, Tan Sri dan sebagainya, ya, tetapi dia menyadari bahawa kehidupan aku ialah ya hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus. Itu panjang lebar tuan-tuan ya, sememangnya begitu tuan-tuan ya. Sebab tu saya asingkan ya bab demi bab ya, nanti bacaan-bacaan dalam solat pun saya asingkan sebab ya bukan sekadar saya nak terjemahkan bacaan-bacaan dalam Al-Quran, tetapi ya bagaimana sepatutnya kita menghayati apa yang kita baca. Ya, subhana rabbiyal a'la. Kenapa subhana rabbiyal a'la? Ya, kenapa pula kita baca subhana rabbiyal azim? Sekali kita baca a'la, sekali baca azim. Mal farq bainahuma? Apa beza di antara kedua-duanya? Orang yang tidak faham ya bahasa Arab, dia akan anggap benda ni sama je. Ya. Apa bezanya? Entah, aku pun tak tahu ya. Aku hafal je lah. Ya, waktu rukuk aku baca ya subhana rabbiyal azim. Waktu sujud aku baca ya subhana rabbiyal a'la. Ya, apa maknanya? Entah. Apa bezanya? Entah. Ya, apakah sekadar itu tuan-tuan? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sebab itu dulu kami ya mengajar bahasa Arab bukan nak kejar sijil tuan-tuan. Ya, kami ajar bahasa Arab ya untuk tujuan ya memahami ya
ayat-ayat Al-Quran, memahami apa yang kita baca di dalam solat, supaya ianya berguna di dalam ibadat kepada Allah, dan supaya tidak ada siapa pun dari kalangan manusia, daripada kalangan ahli ilmu yang cuba menyesat dan menyelewengkan agama Allah Subhanahu wa taala apabila kita memahami bahasa Arab ini. Seperti sekarang ini tuan-tuan, banyak penyelewengan, banyak penyesatan, kesemuanya menggunakan kalimah Allah, kalimah Rasul, tetapi di sebalik daripada apa yang mereka perbuat, terselindung benda yang lain yang kadang-kadang boleh menjatuhkan syahadah kita. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Baik, kita teruskan yang ketiga. Yang ketiga, at-ta'zim, mengagungkan Allah. Berasa diri kita sangat kerdil dan hina di depan Allah yang Maha Agung. Baik, di dalam kita mendirikan solat ini tuan-tuan, hendaklah ada suatu lagi, jiwa di dalam dalam sanubari kita, iaitu at-ta'zim. Ta'zim ini ialah suatu perasaan mengagungkan tuan-tuan, bukan hanya sekadar sembahyang dah Allahu Akbar begitu. Dikala kita menyahut seruan daripada muazzin, daripada Bilal, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kita menjawabnya la haula wala quwwata illa ya Allah, tidak ada daya dan upaya ya Allah. Terus sahut seruan itu, tinggalkan segala pekerjaan-pekerjaan kita. Pada waktu itu tidak ada lagi pekerjaan, urusan yang lebih penting, yang lebih utama, yang lebih besar, yang lebih agung, melainkan urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan. Sebesar mana, sepenting mana urusan-urusan kita, tinggalkan. Lalu kita mengambil air sembahyang. Dalam kita mengambil air sembahyang, kita sudah diajar tuan-tuan, bukan sekadar kita membasuh anggota-anggota wuduk kita, anggota badan kita, tapi hendaklah disertai dengan doa. Di sana ada hubung kaitnya di antara wuduk dengan kehidupan kita nanti di akhirat. Ingat tuan-tuan sekalian, setiap kali basuhan anggota-anggota wuduk kita itu, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya yang terang benderang daripada anggota-anggota yang dibasuh dengan basuhan wuduk. Sebaliknya kepada orang-orang kafir, Allah Ta'ala akan hitam legamkan wajah-wajah mereka, anggota badan mereka yang tidak disentuh dengan air sembahyang. Itu baru dalam keadaan wuduk tuan-tuan. Apabila dia berdiri di hadapan Allah, dia menyedari, aku bukan sembarang berdiri di sini. Aku sekarang berdiri bukan berhadapan dengan ibu bapa. Aku berdiri bukan berdepan dengan guru besar. Aku berdiri bukan berhadapan dengan pengetua. Aku berdiri bukan berhadapan dengan bos. Aku berdiri bukan berhadapan dengan polis. Aku berdiri bukan berhadapan dengan raja dunia. Tapi aku sedang berdiri di hadapan Allah, pencipta segala makhluk yang ada di atas muka bumi. Ta'zim tuan-tuan. Siapa kita di hadapan Allah? Allah lah yang menciptakan segala-galanya. Hatta raja di atas muka bumi ini pun ciptaan Allah. Polis, tentera, pengetua, guru besar, bos dan sebagainya, itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kerdil. Siapa kita di hadapan Allah Rabbul Jalil? Jadi di sana ada ta'zim tuan-tuan, ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali. Di dalam solat kita mesti hadirkan perasaan yang seperti itu. Bahawa kita hanyalah seorang hamba Allah yang terlalu kerdil, yang lemah, yang tidak ada la haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada sedikit pun kekuatan illa billahil aliyyil azim, melainkan segala-galanya pemberian milik Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Berhadapan dengan Allah yang maha agung, pencipta kepada sekalian yang ada di cakrawala ini. Jadi ta'zimkan perasaan itu wujud. Apabila kita salat sambil kita mengangkat Allahu Akbar, orang yang benar-benar khusyuk tuan-tuan akan dapat dilihat jari jemarinya dalam keadaan menggigil tuan-tuan. Menyebut kalimah Allah, Allahu Akbar dalam keadaan menggigil. Kerana apa? Dia sedang berhadapan dengan satu kekuatan yang maha hebat. Suatu zat yang maha agung, yang tidak ada setanding dengannya. Kehebatan yang sangat luar biasa tuan-tuan. Sehingga mendatangkan ketakutan, kegerunan kepada kita.
Jadi kalau kita dapat wujudkan suasana yang seperti itu, ta'zim yang ada dalam diri kita itu, barulah insya-Allah kita akan mendapat khusyuk ini. Ini antara rahsia-rahsianya tuan-tuan yang tidak dapat dipelajari sekalipun kita ada PhD tuan-tuan. Ini adalah sesiapa yang mahu mengamalkannya, berjuang bersungguh-sungguh, letakkan di dalam dirinya. Tidak ada yang lebih penting daripada urusan-urusan di atas muka bumi ini, melainkan urusan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah Allah Taala akan beri. Tapi kalau kita dalam waktu yang sama kita agungkan Allah, dalam waktu yang sama kita pun besarkan juga pendapat-pendapat, hukum hakam daripada makhluk, pasti kita tidak akan mendapat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-haibah, merasa gerun terhadap Allah. Hadirkan rasa takut dan gerun kita kepada Allah. Baik, ta'zim tadi perasaan pengagungan kepada Allah, haibah ini ialah haibah dalam bahasa Melayu hebat. Haibah tu suatu perasaan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha hebat, tuan-tuan. Kadang-kadang kita meletakkan perkataan hebat kepada makhluk. Hebat dia orang ni, merujuk kepada apa? Bila seseorang itu mempunyai kemampuan yang luar biasa, kita akan katakan hebat. Tetapi haibah itu sebenarnya adalah milik Allah. Tidak ada kehebatan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba yang kerdil, yang kecil, yang tidak ada daya dan upaya, kita memandang suatu zat yang mempunyai kehebatan yang sangat-sangat luar biasa, tuan-tuan. Barulah datang haibah di situ. Kita akan merasai tidak ada kehebatan melainkan Allah. Tidak ada hukum hakam yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang sehebat dan setanding daripada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehebatan hanyalah kepada Allah. Yang lain bukan kehebatan. Meletakkan kehebatan itu hanya kepada Allah. Jadi apabila kita ada jiwa yang seumpama ini, tuan-tuan, akidah tauhid kita, balik kepada akidah tauhid kita, pegangan kita, kita meyakini bahawa Allah Ta'ala itulah yang paling hebat. Tidak ada yang lain yang hebat. Orang kata doktor itu hebat. Orang kata ahli saintis itu hebat. Orang kata Amerika itu hebat, Israel itu hebat. Sesungguhnya tidak ada kehebatan itu melainkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti muncul orang yang membuat vaksin coronavirus ini, COVID-19 ini, orang semuanya akan sanjung dia dan orang akan katakan, hebat si fulan. Jadi kalimah hebat itu sudah diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, boleh menjejaskan akidah, tuan-tuan. Kehebatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ar-raja', berharap kepada Allah. Sentiasa menaruh harapan agar amalan solat kita akan diterima oleh Allah. Baik, yang kelima ialah ar-raja'. Bukan rojak gitu Sini. Ar-raja', iaitu apa dia? Berharap kepada Allah. Apa makna ar-raja'? Iaitu sentiasa menaruh harapan agar amalan solat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja' ini ialah suatu pengharapan, tuan-tuan. Suatu pengharapan setelah kita hudurul qalb, setelah kita tafahum, setelah kita ta'zimkan Allah, setelah kita letakkan kehebatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, di sana ada lagi perasaan ar-raja. Setelah kita melakukan segala-galanya terbaik kita telah lakukan. Aku dah pelajari bahasa Arabnya, aku dah pelajari ayat-ayat Al-Quran, aku dah pelajari tafsirnya, aku dah pelajari hukum hakam di dalam mendirikan solat, bersuci dan sebagainya. Segala-galanya telah aku lakukan dengan sempurna, dengan sebaik mungkin, ya Allah. Barulah kita datang satu perasaan, satu jiwa ar-raja ilallah. Kita mengharap kepada Allah, ya Allah, terimalah segala amalanku, ya Allah. Aku telah persembahkan kepadamu ibadatku, solatku ini yang terbaik yang pernah aku lakukan, ya Allah.
tenagaku, kepandaianku, kebijaksanaanku yang ada pada diriku bukan hanya semata-mata aku gunakan untuk lulus periksa, untuk dapatkan gelaran-gelaran duniawi ini tuan-tuan. Tetapi aku telah gunakan ya Allah untuk mempelajari ayat-ayat-Mu, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari bahasa Arab, sehingga aku memahami setiap patah perkataan, huruf-huruf yang ada di dalam salat dan yang ada di dalam Al-Quran, untuk aku persembahkan kepadamu ya Allah. Inilah ibadat terbaik yang pernah aku lakukan kepadamu, maka terimalah ya Allah ibadatku. Inilah dia Ar-Raja tuan-tuan. Ar-Raja itu ialah suatu pengharapan. Suatu pengharapan setelah kita lakukan benda yang terbaik tuan-tuan. Kita lakukan sehabis baik, barulah kita mengharap. Jangan pula tuan-tuan kita buat sambil lewa macam orang buat tesis. Ni depan kita pun ramai pensyarah-pensyarah pensyarah, guru, cikgu, ustaz-ustazah ramai ni. Sebagaimana anak murid dibuat kerja rumah atau buat tesis ataupun buat apa sajalah tapi dibuat cincai saja. Buat kerja rumah dengan tak ada bismillahnya, tulisan compang-camping, tidak ada selang-selang, tidak ada digariskan. Orang yang membuat tesis buat tesis ala kadar saja, ditaip pun dengan tidak tersusun, dengan baik, tidak ada tanda tanda-tanda lah yang membantu supaya nampak tesis itu cantik. Sebagaimana sahabat-sahabat buat catatan, ada yang sekadar catat dengan pensel, dengan pen, ada yang catat terus ambil komputer, dikomputerkan gambar terus ditangkap dengan cantik. Maknanya persembahan itu terbaik. Begitulah. Jadi setelah dia melakukan yang terbaik, barulah dia mengharap, ya Allah, mudah-mudahan tesis aku ni berjaya, dapat pangkat yang tinggi, mumtaz ke, jajidan ke. Ini bagaimana kita lukisnya. Kita melukis ala kadar, conteng sana, conteng sini, tapi kita harap markah tertinggi. Betul ke tak betul orang ni? Cuba fikirkan tuan-tuan sebelum terlambat. COVID-19 ini mudah-mudahan menjadi rahmat kepada kita, supaya kita renung balik kehidupan kita sepanjang kita lalui kehidupan ini. Renung balik tuan-tuan. Kita pun, anak pun kalau buat kerja sambil lewa, lepas tu anak tu mengharapkan upah yang tinggi daripada kita. Katalah mak, ayah, saya dah cuci dah semua rumah, saya dah sapu rumah sama-sama, saya dah buat gini, bagilah sikit, kita orang nak beli baju, beli apa gini, kita minta dengan harga yang tinggi, ibu ayah nak bagi ke? Berbeza kalau pekerjaannya sempurna, kemas, cantik, bersih, segala-galanya perfect, maka orang dengan tak segan-segan akan beri tuan-tuan. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak tanya kepada sahabat-sahabat semua, apakah ibadat solat kita kita telah lakukan yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tanya diri sendiri, dan tanyalah, tepuklah iman masing-masing. Kalau anda sudah merasakan terbaik, anda tidak perlu takut dengan kematian. Tetapi kalau anda masih bermain-main dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kamu punya masa untuk benda-benda yang lain, tapi kamu tidak ada masa untuk nak belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada masa untuk belajar bahasa Arab, tak ada masa untuk mempelajari tafsir Al-Quran, maka ukurlah baju di badan sendiri tuan-tuan. Apakah surga neraka yang kita harapkan? Apakah kunci syahadah yang kita harapkan untuk membuka pintu-pintu syurga? Kalaulah ibadat kita hanya sambil lewa sahaja, kita mengharapkan Ar-Raja, tapi yang kita persembahkan ialah Raja. Raja mamak tu, tengoklah Raja mamak tu, campur sana campur sini, campur sana campur sini, dah. Apakah ibadat kita, ibadat Raja yang kita nak sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Fikir-fikirkan tuan-tuan. Jadi ingat, setiap kali kita solat, solat itu adalah solat yang terbaik yang pernah kita lakukan. Untuk kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, Al-Haya, malu. Hadirkan rasa malu kepada Allah atas kekurangan dan kelemahan diri kita. Baik,
Yang keenam ialah al-haya, ya, sesuatu perasaan yang halus. Ni semua benda-benda halus tuan-tuan, ya. Bukan makhluk halus. Jangan faham pula gitu, ya. Ini bukan makhluk halus, tetapi ya sesuatu yang halus, ya. Seperti khusyuk yang dibahaskan semalam, ulama-ulama telah mentakrifkan, ya, khusyuk ini seumpama ya satu hembusan angin, ya, yang masuk ke dalam qalb kita, ya, jiwa kita, sehingga mendatangkan sesuatu perasaan yang luar biasa, ya, khusyuk ini. Jadi yang keenam itu ialah ya al-haya. Al-haya ini juga ya suatu perasaan yang Allah Ta'ala berikan ke dalam jiwa seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, dia merasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana segala keaiban-keaiban kita diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala perbuatan-perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat segala perlakuan kita sepanjang kehidupan kita. Apa yang kita zahirkan, apa yang kita sorokkan, segala-galanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala keaiban-keaiban yang kita lakukan di atas muka bumi ini, sama ada kita di dalam bilik, sama ada kita dalam keadaan seorang diri, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keaiban-keaiban kita, ya, kelemahan kita, kedhaifan kita diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga manusia semuanya memandang tinggi, besar, hebat kepada kita, sedangkan kita adalah makhluk yang sangat berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikala kita mendirikan sembahyang, kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana segala keaiban-keaiban kita diketahui dan dipandang dan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menutupi keaiban-keaiban kita. Allah Ta'ala paparkan, ya, Allah Ta'ala sebarkan keaiban kita, ya, maka alangkah malunya kita di hadapan Allah, di hadapan makhluk sekalian, ya, jagat raya ini, tuan-tuan. Hanya kerana Allah Ta'ala, ya, menutupi keaiban-keaiban kita, tuan-tuan, ya. Sebab itu kita datang bertemu dengan Allah. Dikala kita mengangkatkan, ya, jari jemari kita, tangan-tangan kita, menyebut lafaz Allahu Akbar, terpapar 6 perkara ini, tuan-tuan. Terpapar ta'zim kita kepada Allah, terpapar tafahum kita kepada Allah, ya, terpapar ya hudurul qalb kita, kehebatan hanyalah milik Allah, ar-raja semata-mata kepada Allah kita minta, ya, mengharapkan ibadat kita diterima, dan ya kita sangat-sangat malu di hadapan Allah. Ya, siapalah kita di hadapan Allah? Aku hanyalah seorang hamba, seorang pendosa kepadamu, ya Allah, yang lalai kepadamu, ya Allah, yang kami ini dengan segala kekurangan-kekurangan ini, ya Allah, malu di hadapan Allah dikala kita mendirikan solat, tuan-tuan. Sebab itu orang yang benar kepada Allah, apabila keenam-enam perkara ini ada di dalam orang yang mahu mendirikan solat, tuan-tuan, dia akan menangis di dalam solatnya. Pasti dia akan menitiskan air matanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita sedang berhadapan dengan Allah. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati, jiwa, raga kita, tuan-tuan. Kita boleh sorokkan kepada manusia, tapi tidak akan mampu untuk kita sembunyikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah keadaan apabila kita di padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Segala keaiban-keaiban kita, kekurangan, kecelaan, segala maksiat, dosa yang kita lakukan, semuanya akan terpapar di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alangkah malunya, tuan-tuan sekalian. Maka kerana itu, dirikanlah solat dalam keadaan, ya, kita memiliki 6 sifat yang disebutkan ini, tuan-tuan. Mudah-mudahan ya solat kita, kualiti solat kita akan bertambah baik, meningkat daripada masa ke semasa, sehinggalah Allah Ta'ala berikan ya jiwa yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khusyuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam solat sehingga bengkak-bengkak kakinya, tuan-tuan. Sehingga isteri Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ya, kenapa ya tuan ya beribadat sehingga habis kaki sampai bengkak-bengkak? Ya, tidakkah engkau telah diampunkan dosa-dosamu? Kesalahan-kesalahanmu semuanya diampunkan. Engkau tidak membawa satu titik dosa pun di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Apa jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidakkah ya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala?
Nabi SAW beribadat sehingga bengkak-bengkak kaki, tuan-tuan sekalian, kerana tanda syukurnya ya baginda SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala telah memilihnya sebagai rasul. Allah Taala telah memilih Islam sebagai agamanya, dan Allah Taala telah memilih kita semua menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kesyukuran baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala dirakamkan di dalam solat dan ibadatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munajatnya munajatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dan tawaduknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak sedar kaki-kakinya sehingga bengkak-bengkak, tuan-tuan. Apakah kita pernah sembahyang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bengkak-bengkak kaki-kaki kita? Tidak lain hanya bengkak di mata kita, tuan-tuan, kerana banyak tidur. Itulah standard ibadat kita dibanding dengan ibadat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi mendirikan solat seumpama ada seekor burung yang bertenggek di bahu-bahu mereka, di atas kepala mereka. Burung itu tidak terbang kerana sangat khusyuknya mereka di dalam ibadatnya kepada Allah. Orang Jawa katakan saking khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga burung hinggap di atas kepalanya, di bahunya, burung tak terbang, dianggapnya kayu, tuan-tuan. Itulah ibadatnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusyuknya mereka apabila mereka beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jilun Qur'aniyun farid, suatu generasi Al-Quran yang tercipta di bawah bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadat dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dipersembahkan oleh generasi sahabat, tuan-tuan, di bawah bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat yang telah talak 3 kepada dunia ini, tuan-tuan. Yang tidak pandang lagi kepada dunia, yang tidak pandang lagi kepada kehebatan-kehebatan makhluk. Semuanya tunduk rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala berikan sifat khusyuk ni, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dapat mempelajari malam ini satu tajuk yang sangat-sangat penting. Inilah dia inti kepada ibadat kita, tuan-tuan. Ramai orang solat, di sana ramai orang solat, tapi standard mana kualiti solat-solat mereka. Jadi mudah-mudahan ia menjadi muhasabah kepada kita sebelum Allah Taala hisap segala perlakuan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Sekadar itu pada malam ini, insya-Allah kita akan sambung bab-bab yang lain esok hari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sinilah apa yang bila kita dengar, apa yang kita hayati, kita beristighfar dengan Allah. Inilah kelalaian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita mana remeh-temeh soal solat kita, kita tidak hayati solat kita seperti mana yang dikehendaki, tahap-tahap khusyuk kita dalam solat. Kita tak diajar, kita tak pernah dengar pun tentang solat ni. Perlu ada jiwa-jiwa kita yang rasa berdosa, rasa rendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi macam manalah Ustazah, sebelum Ustazah penutup, Ustazah dah ingatkan balik rintangan-rintangan kita untuk ibadah, mendekatkan diri kita dengan Allah. Rintangan-rintangan yang perlu kita hadapi, yang kita terpaksa berdepan dengan rintangan-rintangan itu, tidak lain kita terpaksa berdepan dengan dunia dan seisinya. Kita terpaksa berdepan dengan makhluk. Nanti Ustazah akan upas, insya-Allah kita ada episod-episod. Dan syaitan yang keempat ialah nafsu. Jadi 4 ini kita kena berhati-hati, sebab semua ini perlu pada ilmu. Jadi ilmu ini macam mana kita nak tahu? Iaitu kita kena mendekati, belajar agama, benda yang asas dan kita amalkan. Jadi kita nampak di sini bagaimana permainan-permainan
syaitan bermain di dalam dada-dada manusia. Tapi untuk saya ingatkan ya, manusia kita kena ingat ya, sesungguhnya musuh kita umat akhir zaman, ingat ya. Yang manusia kena ingat sekali dan berwaspada. Jadi ustazah, lebih mungkin orang orang manusia mungkin lupa musuh dia yang paling nyata, paling utama ya. Kata Allah Taala, wahai saudaraku, apa yang Allah Taala selalu ingatkan kepada kita, ayat yang tegas ya, dalam surah Yasin pun Allah ingatkan ya, tentang musuh-musuh kita, iaitu perangi dan kalahkan syaitan. Macam mana kita nak kalahkan syaitan ini? Kita ada dua hal, iaitu dua perkara. Yang pertama, Allah kata syaitan adalah musuh yang utama dan menyesatkan kamu. Dalam kita berbuat amal kebaikan, dalam kita bersedekah, syaitan ni pandai. Dia nampak kita macam seorang amal, kita macam solat, tapi dalam tu ada riak, ada benda dan sebagainya. Sebab itu kita kena tahu apa nasihat Allah Ta'ala. Ya, perangilah kita dan kalahkanlah syaitan. Bagaimana untuk kalahkan syaitan? Syaitan tak boleh lawan macam kita tengok orang-orang kadang-kadang, nak lawankan syaitan dengan tembaklah, dengan apalah, dengan inilah, dengan itu. Sebenarnya kita nak berlawan dan berurusan dengan syaitan ini, sesuatu yang kita umat Islam kena ambil tahu ya. Kerana syaitan ini dia ada cara untuk kita memeranginya. Jadi bukannya kita memerangi syaitan itu dengan menunjukkan konon-konon kita nampak dia, kita tembak dia, kita buat macam ni, buat macam tu, macam orang-orang sekarang ni. Jadi apa yang itu adalah syaitan, di mana Allah Ta'ala ingatkan pada kita, syaitan adalah musuh yang nyata, selalu menyesatkanmu. Jadi ia tidak bisa diharapkan boleh diajak buat baik. Syaitan tak boleh buat baik. Kadang-kadang macam orang katalah, benda kadang-kadang bercakap konon-konon dengan jin dan sebagainya. Jangan bezakan, makna sebaik-baik jin adalah sejahat-jahat manusia. Jadi kita kena ingat di situ. Ada peringatan-peringatan Allah, minta tolong dengan jin lah, apalah, konon-konon jin Islam lah. Sebaik-baik jin adalah sejahat manusia. Jadi kita kena berhati-hati dalam banyak perkara. Kadang-kadang orang kata, ada jin ni, dia suruh dia ibadah berzikir 1000 banyak. Jadi kalau tak ada jin ni pun dia kata mungkin jin ni takkan memberi aku petunjuk, kerana jin ni nak aku dapat ibadah, kerana inilah. Berhati-hati. Jadi benda itu kita kena tolak. Kita buat ibadah semata-mata kita adalah hamba Allah, kita sedar kita adalah hamba Allah. Dan syaitan tidak akan membiarkan kita macam tu saja. Sebab syaitan ni ada dendam dengan anak Adam. Kita ni semua manusia. Jadi dia akan menghalangi untuk kita beribadah dengan Allah dengan tulus, dengan ikhlas, dan terus menerus. Tidak ada halangan-halangan yang menyebabkan kita terputus hubungan kita. Bila kita beramal, terputus hubungan kita dengan Allah. Kita nak tolong orang, atau elakkan perbuatan-perbuatan viral yang boleh membawa kita kepada rosaknya segala amal-amal kita. Perhatikan dalam firman Allah, Allah ingatkan dalam surah Yasin ni, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Jadi dalam sini kita biasa dengar ayat Quran, alam ahad ilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaitan. Ya Allah Ta'ala ingatkan kepada manusia innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Maknanya dalam surah Yasin Allah Ta'ala ingatkan kepada kita ayat 60. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab syaitan ini dia benda-benda yang gaib. Dan syaitan ini tak boleh kita lawan dengan cara mengikut kepada manusia. Konon-konon dia buat macam ni lah, nak tangkap masuk dalam botol lah dan sebagainya. Jin dia buat macam ni. Sebenarnya apa kita nak pertama sekali untuk melawan syaitan ini, iaitu dengan mohon perlindungan Allah. Jadi apa yang Allah Ta'ala ajar kepada umat Nabi Muhammad SAW, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kita tak mampu berlawan dengan syaitan yang berbisik dalam dada kita. Dia akan berbisik dengan syikat was dalam dada kita. Yang kedua, syaitan akan mencampakkan penyakit was dalam dada-dada manusia. Jadi kita kena ingat, kita nak buat benda baik, ni boleh ke? Kadang kita nak ambil wuduk, kena berhati-hati. Bagaimana kita, selain kita nak minta perlindungan Allah, sebab tu kita kena ikut Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW mengalahkan umatnya berpuasa? Kenapa kita kena berlapar? Kerana ingat, syaitan mempunyai banyak jalan dan pintu untuk menyusup ke benteng pertahanan kita. Jadi dia kalau kita lalai je, syaitan akan masuk. Jadi kalau kita syaitan ni banyak pembantu-pembantu dia. Apabila manusia ni, makna syaitan yang paling berat bagimu adalah nafsu kita sendiri dan juga kesenangan hidup kita. Sebab bila kita rasa senang, makan senang, minum senang, semua senang, apa yang kita nak semuanya senang, kita tak nampak jalan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita senang, lepas tu kita sembahyang, kita rasa macam susah, macam kita rasa something dalam kita solat tu. Macam kenapa tak nangis? Kenapa macam Ustaz kata tadi, kita tak ada perasaan malu dengan Allah Ta'ala? Kenapa kita rasa macam tak ada perasaan gerun dengan Allah Ta'ala? Sebab kita rasa kita perfect, kita sempurna. Benda ni Ustazah rasai juga.
Benda ni Tata rasai. Tata kata, ya Allah, di mana silap aku? Di mana hijab aku? Kenapa aku sembahyang? Aku tahu aku berdepan dengan siapa, tapi aku macam seolah-olah aku tak boleh langsung menangis. Aku tak merasai apa-apa pun dalam jiwa aku. Jadi di situlah kita merasai ruginya amal ibadah kita. Kita jangan rasa, aku dah solat dah. Ibadat kita sampai dah solat. Tapi bila sampai kepada Allah Ta'ala, pembohonglah kamu, sembahyang kamu bukan kerana Allah Ta'ala. Jadi benda ni banyak yang kita kena berhati-hati. Jadi apa yang Ustaz sampaikan tadi, dan juga syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Jadi syaitan ini kena kita tahu. Sebab tu anak Nabi ajak kita berpuasa. Kita kena mohon perlindungan Allah Ta'ala. Dalam surah An-Nas, Allah Ta'ala ingatkan pada manusia. Dalam surah An-Nas juga Allah ingatkan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Allah Ta'ala kata, wahai manusia, katakanlah aku berlindung dengan Tuhan manusia. Makna kita minta perlindungan Allah. Itu yang Allah Ta'ala ingatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekadar membaca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bukan hanya sekadar membaca, tetapi hendaklah kita fahami. Allah Ta'ala ingat kepada manusia, ya Allah, aku memohon pertolonganmu, ya Allah, aku berlindung denganmu, ya Allah, daripada siapa? Iaitu daripada syaitan. Jadi inilah permainan syaitan. Dia tu raja kepada manusia. Siapa Allah Ta'ala ni? Raja kepada kita semua. Jadi kita jangan anggap ada yang lebih hebat, melainkan kita hanya menampakkan kehebatan. Selagi kita nampak kehebatan manusia, di situlah kita tidak menampak kehebatan Allah Ta'ala. Selagi itulah manusia terus sombong dan terus menyombongkan diri. Dia ada sesuatu benda yang lain. Jadi kesenangan itu, benda itu akan terhijab. Jadi Allah Ta'ala ingatkan dalam surah An-Nas, katakanlah aku berlindung pada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia. Jadi itu yang kita ingat, kita sujud kepada Allah, kita adalah makhluk Allah. Dan katakanlah dari kita berlindung dengan Allah daripada apa? Daripada kejahatan, bisikan-bisikan syaitan yang tersembunyi. Jadi kejahatan syaitan, iaitu syaitan was-was, iaitu dari golongan jin dan manusia. Jadi syaitan was-was dan juga dari golongan jin dan juga manusia. Kadang-kadang syaitan tak boleh goda kita, syaitan tak boleh masuk dalam diri kita, tapi syaitan akan berbisik di kalangan keliling kita melalui jin, melalui manusia. Konon-konon kita mimpi ni, yang ni kita dengar lah ni, mimpi. Kita dah dengar, memang betul air zam-zam dan sebagainya. Tiba-tiba dia masuk satu je selit. Berhati-hati. Dia kata ini pada Rasulullah SAW. Padahal kena berhati-hati, sebab tu kita kena belajar agama supaya diri kita selit. Syaitan ni pandai. Kita zikir la ilaha illallah. Bila kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak perlulah kepada Muhammadur Rasulullah. Kau zikir je la ilaha illallah. Berhati-hati semua. Sebab ingat untuk kita mendapat benteng yang betul untuk melawan nafsu, untuk melawan apa yang bermainan syaitan ni, permainan syaitan, pertama minta perlindungan Allah. Yang kedua, hendaklah kita berjuang dan selalu mengawasi ni dengan sabar. Makna mengawasi ni bagaimana? Hanya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kalau kita nak pergi ke tandas, masuk kaki kanan atau kiri, bagaimana Nabi ajar? Masuk ke tandas, keluar tandas. Kita nak makan, apabila kita buang air besar, buang air kecil, kenapa kita kena tutup kepala ketika buang air najis? Kita nak buang air besar dan air kecil, sebab apa? Syaitan akan letakkan tai-tai yang kita ni di atas kepala kita, supaya itu kita tidak menjadi dungu, supaya kita tidak menjadi dibodoh-bodohkan. Yang keempat, kalau kita nak ambil wuduk, elakkan kat rumah kita wuduk yang kita nak ambil tu bersebelah dengan tandas. Ini orang sekarang ni ambil tandas, tandas dengan wuduk tempat yang sama. Dan di situlah datangnya penyakit was-was. Penyakit was-was inilah syaitan yang bermain dalam dada-dada manusia. Dia akan sangkaan-sangkaan macam tu yang akan merosakkan kita. Jadi ikut Nabi Muhammad SAW yang kata, kenapa pula nak kena buat macam ni? Nak buat tak apa, tak nak buat tak apa. Kenapa pula? Kenapa wanita ini dengan di luar suaranya hendaklah lantang, hendaklah tegas, bukannya suara yang melemah lembut hingga membuatkan orang tertarik hati dengan kamu. Jadi ingat, kita nampak sampai agama Assalamualaikum, apa khabar semua, semoga semua dalam rahmat Allah. Kita mencakap sesuatu itu hingga kita rasa orang lain masuk hidayah kerana kita. Astaghfirullahaladzim. Takutlah sesungguhnya jaruman syaitan telah masuk dalam dada-dada anak Adam. Berhati-hati kita. Jadi seorang wanita cara dakwahnya berbeza.
Seorang lelaki cara berdakwahnya berbeza. Jadi seorang wanita di dalam rumahnya adalah tempat ibadah yang terbaik. Seorang lelaki tempat ibadahnya adalah di rumah Allah yang terbaik. Jadi berbeza, perempuan dan lelaki berbeza. Cara wanita bercakap di luar berbeza. Cara wanita bercakap dengan ahli keluarganya berbeza. Jadi di sinilah yang kita kena tahu. Sebab orang tak boleh nak mempertikaikan kenapa lah nak cakap kasar, tegas macam ni, tak menarik perhatian. Bukan apa. Dengar ayat-ayat Allah ini, ayat peringatan. Ayat yang penuh dengan peringatan. Akhirat tu kalau anda tahu berlaku kebakaran di depan mata anda, kata panggil api, api, api. Dengan perkataan loving macam tu. Dan kita tahu tempat bahan bakinya apa. Kita dah sampaikan ilmu macam ni. Tapi sayang ni kita dirugikan oleh kerana apa? Kerana ada beberapa orang, dia bukannya menyukai apa yang kita nak sampaikan, tetapi menyukai suara kita yang lemah lembut. Konon-konon nampak macam menarik ramai orang. Terpulang. Agama ini, kita umat Nabi Muhammad SAW hendaklah banyak-banyak mohon perlindungan Allah. Jangan sombong. Jadi caranya dengarlah kita berzikir. Jangan berhenti dalam hati kita beristighfar, berzikir, mohon perlindungan kepada Allah. Dan ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW agar kalian terselamat daripada permainan-permainan syaitan yang akan menyusup dalam darah manusia. Sebab itu datangnya penyakit ini, salah satu itu, fitnah itu adalah daripada syaitan. Jadi berhati-hatilah kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Mudah-mudahan apa yang Ustaz kata dalam solat kita hadirkan hati, memahami, mengagungkan Allah, gerun terhadap Allah, berharap kepada Allah dan malu kita sebagai hamba. Walaupun Nabi Muhammad SAW terpelihara daripada dosanya, tetapi Rasulullah SAW solat dengan ikhlas, iaitu merasai syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kita manusia yang banyak dosa, banyak lalai, kita tak merasai apa-apa pun. Jadi jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu kita selain minta perlindungan Allah, kita kena ikut Nabi Muhammad SAW. Kerana hanya Rasulullah SAW yang dapat memberi jalan kepada kita bagaimana untuk berdepan dengan syaitan ni rajim. Makna syaitan yang direjam oleh Allah Ta'ala. Jadi penyakit was-was ini bukan penyakit kecil. Penyakit was-was ini adalah penyakit yang besar, di mana di sinilah syaitan akan masuk ke dalam dada-dada anak Adam. Bukan melalui kita, tetapi dia akan cuba juga melalui orang-orang keliling kita yang kita sayang, yang kita kasihi. Untuk apa? Untuk menggugatkan keyakinan kita tentang akhirat, keyakinan kita tentang ibadah kita. Dan dalam masa sama syaitan ni menyucuk dalam bukan saja pada orang yang tak tahu agama, tapi lebih bahaya kepada ahli agama, kepada ahli ilmu, kepada penghafal Quran, kepada orang yang suka bersedekah. Jadi syaitan pandai masuk jarumnya, iaitu sebab itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Segala amal kamu hendaklah kamu sembunyikan, kerana itu akan mematahkan jarum-jarum syaitan, kerana segala pujian itu datangnya daripada syaitan yang direjam. Jadi berhati-hati. Jadi bukan di pujian-pujian kita beramal. Syaitan ni pandai dalam kita beramal, dalam kita rajin solat, dalam kita rajin berzikir kepada Allah. Dalam saat itulah syaitan memasang bisikan-bisikan di belah kiri kita, tapi Allah hantar malaikat berbisik di bahagian kanan kita. Semoga benda ini amat bermanfaat, memberi kebaikan pada kita. Kita banyak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita banyak istighfar. Kita tahu sekarang ni bukan masa kita tak mampu nak ibadah macam yang Ustaz ceritakan. Tapi apa salahnya kita merendah diri, kita mohon keampunan Allah, kerana kita tahu kita adalah makhluk. Dan jangan mudah merasai puas hati dengan amal kita yang sedikit. Dan jangan rasa kita adalah orang yang terbaik, sedekah kepada orang lain, yang merasai orang lain dah puji, dah ni. Ingat, apa yang kamu dapat di dunia, kamu tidak akan dapatnya di akhirat kelak. Berhati-hati panahan syaitan, kerana syaitan itu pandai meletakkan jarum-jarumnya, bisikan-bisikannya untuk menjatuhkan anak Adam, untuk membinasakan anak Adam. Kerana syaitan dah berjanji dengan Allah, kerana syaitan cemburu dengan manusia, kerana syaitan itu membenci manusia. Jadi ingatlah, terutama kepada ahli ilmu, kepada yang ahli penghafal Quran, dan juga kepada yang lain. Kerana apabila kita telah tusukkan, jadi kita tak merasai kita membuat apa-apa kesalahan, kita rasa diri kita betul, kita tidak berhak ditegur oleh sesiapa, kita rasa diri kita adalah orang perfect, kita orang yang berilmu, dan kita merasa kita ada orang sedekah, maka amalan aku yang lain mesti Allah Ta'ala terima punya. Aku dah menyenangkan hati orang lain. Takutlah itu adalah datang bisikan daripada syaitan. Iaitu sebab tu kita kena minta pada Allah, baca Qul a'udzu birabbinas, Qul
a'udzul falaq. Kita kenal qul a'udzu binas. Allah ingatkan wahai manusia, sembahan manusia, raja kepada segala manusia, mohonlah perlindungan kepada Allah. Jadi di sini kita rasa kedilnya diri kita. Jangan rasa seorang ustaz, seorang ustazah, seorang ahli ilmu, seorang tak ahli pergi mengaji, setiap orang ahli zikir, berapa ramai yang terkandas dengan dunia, berapa ramai yang terkandas tipu daya dengan nafsu, berapa ramai yang terkandas mengikut hawa nafsunya. Jadi berhati-hatilah kita. Musuh kita yang nyata ialah syaitan, yang akan cuba sedaya upaya untuk merosakkan amal-amal. Sebaik-baik amal ialah sembunyikanlah amalan kalian dan perbaikilah kita semua. Sesungguhnya orang yang jahil, jangan terus kita dalam kejahilan. Jomlah kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Biar amalan kita yang sedikit, pemberian Allah yang sedikit itu yang kita reda, maka Allah akan reda dengan amalan kita yang sedikit. Beramal sedikit itu akan memberi hasil yang banyak apabila kita tahu satu ilmu, kita amalkan. Jadi mohon mulai dari hari ini, bukan kekuatan kita, bukan daya kita untuk melawan syaitan dengan cara ini, dengan cara itu yang macam orang katakan. Tidak ada cara lain. Pertama ialah kuatkan diri kita, mohonlah perlindungan Allah seperti mana Allah nasihatkan di surah An-Nas. Yang kedua, seperti mana Allah ingatkan manusia, sebaik-baik kamu berjuang sungguh-sungguh melawan kehendak hawa nafsu kamu dan sebagainya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan tahu jarum-jarum untuk menyempitkan kehendak-kehendak syaitan yang akan cuba sedaya upaya untuk memasukkan umat Nabi SAW ke dalam jurang api neraka bersama-sama dengan mereka. Sesungguhnya dari Allah kita datang, pada Allah juga kami kembali. Ampunkanlah, maafkanlah segala kesilapan, kekasar lidah ustazah dan ustaz. Semoga Allah memberi kita semua pintu hidayah. Semoga Allah mengampuni kita. Tidak ada daya dan upaya bagi kita sebagai hamba Allah. Kalau Allah kehendaki, maka Allah akan memberi kita semua petunjuk dan hidayah. Ya Allah, ampunilah dosa kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungilah kami daripada kejahatan jin, syaitan dan nafsu kami ya Allah. Kejahatan dunia ya Allah, jauhilah kami ya Allah. Berilah perlindungan kepada kami ya Allah. Sombongnya kami ingatkan benda-benda yang melindungi kami, vaksin, vitamin dan sebagainya. Sedangkan itu semua adalah tipu daya syaitan ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung bagi kami ya Allah. Melindungi kami daripada kemudaratan, melindungi kami daripada kerosakan akhlak kami, melindungi kami daripada tipu daya syaitan yang cuba membohongi hati-hati kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tanamkanlah diri kami, jiwa kami mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengenali makhluk-makhluk yang lemah atas dasar kehebatan mereka, atas ilmu mereka, pangkat mereka, jawatan mereka. Kenalilah kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kami mencintai Allah dan juga Rasul sehingga akhir hayat kami. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Bantulah kami dalam ibadah kami ya Allah. Campakkanlah nur cahaya dalam hati kami. Limpahkanlah hidayah untuk kami. Lindungilah kami daripada bisikan-bisikan syaitan mendatangkan penyakit was-was, ragu-ragu kepada Allah dan juga Rasul. Sesungguhnya bisikan syaitan ini tidak mampu manusia hadapi. Kerana apa? Kerana itu Allah Ta'ala beri segala senjata-senjata kelebihan pada syaitan. Tetapi dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik ialah pegangan kami untuk kami perteguhkan diri iman kami, akidah kami, benar perbuatan kami kerana Allah, bukan kerana yang lain. Kerana kami akan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Dari Allah kami datang, pada Allah kami dikembalikan. Janganlah kami mati dalam keadaan hina-hina dina ya Allah. Janganlah kami mati dalam keadaan hina dina ya Allah. Ya Allah, jauhi musibah kepada ahli ilmu yang belajar hari ini ya Allah. Lepaskanlah mereka musibah ya Allah. Lepaskanlah mereka daripada segala kemudaratan ya Allah. Kau lindungilah pesakit-pesakit sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan kau lindungilah ahli-ahli ilmu ya Allah. Mereka yang cuba untuk memperbaiki diri mereka, amal mereka dan ilmu mereka, untuk mereka memperbaiki segala-gala yang mereka telah khilaf ya Allah. Ampuni diriku juga ya Allah. Ampuni suamiku dan anak-anak keturunan kami ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami semua ya Allah. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami, murahkan rezeki kami, tetapkanlah istiqamah keyakinan kami, tawakal kami, berlindung denganmu ya Allah. Engkaulah Raja kami ya Allah. Engkaulah penyelamat kami daripada ke akhir zaman, kejahatan-kejahatan dunia yang melampaui batas ya Allah. Engkaulah melindungi kami daripada balak-balak ya Allah. Lindungilah kami atas kekhilafan dan ketemahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungilah kami. Sesungguhnya kami adalah hamba yang lemah ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindungi kami ya Allah.
Kami berlindung denganmu ya Allah daripada bisikan syaitan yang melemahkan dada-dada kami, untuk kami berputus asa, untuk kami menjauhi Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.